bagaimana kita boleh membaca komik sebagaimana kita membaca buku novel. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke YouTube channel Nur Samila Samsudin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Nur Samila Samsudin. Okey, saya nak ulas dua buku ini, iaitu komik Silap Boy dan komik Reda. Silap Boy ni ceritanya tentang seorang budak nerd, tetapi dia menjadi mangsa buli. Ini adalah cerita di dalam cerita. Sebab tu saya baca dua komik, saya lihat macam, terutama komik Reda saya lihat macam banyaknya persamaan dengan cerita novel. Watak utama iaitu Reda ni sebagai seorang nakal. Dia suka lepak, lepas tu dia suka pontai sekolah. Tapi bukan sebab sikap Reda tu sendiri yang asalnya macam tu, tetapi adalah atas pengaruh rakan-rakan sebaya. Kalau kita baca novel biasa, ia disusun atau diterangkan melalui patah perkataan. Tetapi di dalam komik, dia memerlukan bukan skill bahasa tetapi lebih kepada lukisan. Kepada mereka yang nak tahu cerita, nak dapat mesej, mengetahui keadaan semasa melalui penceritaan, mereka boleh consider komik sebagai salah satu bahan bacaan. Buku yang sangat baik dibaca sebab di dalamnya juga terkandung mesej yang sangat berguna. Juga memotretkan keadaan masyarakat di satu-satu tempat. Dan komik ni kalau kita baca sangat cepat, tak culik masa kita sangat. Gambaran watak di depan mata. Ilustrasi menggambarkan wajah watak itu sendiri. Sedangkan kalau bentuk novel, pembaca itu visualize sendiri rupa watak tersebut melalui teks yang diketengahkan oleh penulis. Jadi bila baca novel, maksudnya gambaran pada setiap seorang pembaca tu takkan sama. Kalau dia mungkin bentuk muka yang digambarkan oleh pembaca A begini, pembaca B begini. Berbeza dengan komik, kita boleh nampak satu bentuk rupa yang sama melalui ilustrasi pengarang dan pelukis komik itu sendiri. Dan persamaannya lagi di antara novel dengan komik ni, dia ada plot penceritaan, dia ada sudut pandang. Macam dalam Reda ni, watak Reda lah, dia menggunakan aku. Dan di dalam Silap Boy ni, dia menggunakan POV boy itu sendiri. Dan kedua-dua komik ini menggunakan POV satu. Dia juga memiliki latar tempat, ada konflik dan ada peleraian. Setiap bahan bacaan mempunyai mesejnya sendiri, cuma cara penyampaian mesej itu berbeza di antara setiap satu bahan bacaan. Kita lihat perkembangan komik di Malaysia, iaitu bermula pada 1928 lagi. Pelukis pertama komik Malaysia ialah Raja Sulaiman. Lukisan komiknya itu telah diterbitkan oleh majalah Polis Malaya. Komik ini memotretkan atau menceritakan keadaan masyarakat pada masa tersebut. Pada tahun 1930-an pula, komik Malaysia berkembang dan di antara watak yang paling famous pada tahun itu ialah watak Wak Ketuk. Pada tahun tersebut, tanah Melayu didatangi oleh ramai pendatang asing. Situasi ini digambarkan di dalam cerita atau kartun Wak Ketuk. Pada tahun 1942 dan sekitar 1945, kita tahu bahawa itu adalah zaman penjajahan Jepun di negara kita. Dan kartun masih lagi berkembang, masih lagi hidup di zaman itu, tetapi fungsinya telah bertukar. Ia telah menjadi bukan sahaja bahan bacaan tetapi sebagai medium propaganda pihak Jepun untuk menarik anak-anak muda Malaya pada waktu itu supaya menyertai angkatan tentera Jepun melalui komik.
Hanya pada 1978 barulah kita dapat melihat perkembangan sebenar komik sebagai satu bahan bacaan masyarakat kita yang menghiburkan, iaitu melalui kelahiran komik Ujang, Geli Hati. Okey, dan di situlah kita lihat rumah penerbitan yang mengangkat komik sebagai medium bacaan. Dan yang mengeluarkan komik ini pula adalah PTS Pop. Dan usaha ini saya rasa sangat baik untuk mengekalkan kepelbagaian bahan bacaan kita mengikut minat masyarakat Malaysia itu sendiri. Dan terima kasih sekali lagi kepada Kit Hazris yang telah mempromosikan bacaan jenis komik kepada pembaca seperti saya yang dah lama meninggalkan bacaan komik. Sekian dulu untuk ulasan video kali ini. Semoga hari-hari anda ceria sebagaimana watak-watak di dalam komik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.